Rakyat dia macam mana? Berkahwin banyak ke berkahwin seorang? Ya betul. Dari mereka tak dibenarkan kot. Kan? Mereka betul bukan undang-undang Soviet yang ada. Masih ada lagi sakit baki undang mereka. Tapi tak tahulah, tak jumpa lagi yang kahwin dua. Tak ada. Mungkin kita pun tak luas berjalan. Biasanya mungkin ada juga kot. Tak jadi budaya dia pula macam setengah-setengah tempat kan. Isteri ramai ni. Ada. Semalam ada tetamu daripada Nigeria. Dia cerita negeri dia kata biasa. So jiran dia apa semua kahwin 3, 4. Tapi dia ingat dia nak kahwin 2 je lah. Dia kata tak mahu banyak. Maksudnya Nigeria? Nigeria. Datuk tengok macam mana isu poligami ni, dia macam tak ada kesudahan tu. Tapi kita tengok kadang-kadang golongan feminis kan yang macam agak lajak daripada laju ni. Poligami adalah pertama, poligami ni bukan benda yang kalau kita nak kira dari segi manusia kenal lah. Kalau Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it's not being introduced by Nabi Muhammad sahaja. Maksudnya sebelum itu memang dalam Judaism, di dalam Christianity adanya bab poligami. Ini dalam cerita Nabi-Nabi dahulu ada poligami. Cuma yang poligami ini menjadi polemik. Kadang-kadang Barat nak timbulkan tentang poligami. Dulu seketika serangan terhadap besar terhadap Islam, dikatakan Islam benarkan poligami. Dan mereka lupa Bible yang mereka baca tu penuh dengan cerita poligami. Old Testament yang mereka baca tu penuh dengan cerita poligami. Tapi Islam datang dengan peraturan, dengan kawal selia yang jelas. Tapi Barat akhirnya jadi apa? Apabila mereka tak benarkan poligami, kita tengok mereka ada pasangan-pasangan luar dan macam-macam. Kerana tak kahwin langsung. Sebahagian tu mereka telah tinggalkan ajaran Kristian yang sepatutnya. Tapi poligami ni kemudian jadi polemik, malangnya kebelakangan jadi polemik di kalangan orang beragama sendiri. Ya, betul. Cuba memberikan interpretasi terhadap atau tafsiran yang salah. Dia soal emosi. Sedangkan poligami menyelesaikan masalah bagi yang ingin mengambilnya sebagai penyelesaian. Bukan satu kewajipan, tapi mengambil penyelesaian. Banyak orang bila cakap pasal poligami, cakap suami tak adil, suami tak patut, suami tak kena pada isteri. Curang. Tapi kalau kita tanya, kes suami pukul isteri, suami tak layan isteri dengan betul, ataupun sebaliknya juga berlaku. Ini kes poligami je kah? Yang seorang pun jadi juga. Yang seorang lagi banyak kes. Apa yang kendali mahkamah yang duk belandatang kes ni, bukan kebanyakan kes poligami. Kebanyakan yang pukul isteri lah, yang buat macam-macam, yang tak peduli anak lah, yang kaki judi ke lah, apa semua. Bukan kes poligami. Poligami ni polemik yang ditimbulkan oleh masalah yang timbul itu yang tak terlibat apa langsung tu. Kena menikah apa dah. Bukan kata seorang kan. Tapi itulah dia bila media sosial memberikan ruang kepada semua orang untuk menulis dan menyuarakan pendapat. Jadi sebab itu kadang-kadang benda tu tak tertapis. Kan? Yang menariknya kadang-kadang sebahagian daripada ialah orang yang ada ilmu agama pun kadang-kadang dalam bab ni juga tergelincir. Sepatutnya kita letak dulu perasaan kita, apa saja emosi kita letak tepi dulu. Kita melihat kepada fakta. Faktanya boleh ke tak boleh? Pertama boleh. Kan? Walaupun mungkin dia tak suka dan tak setuju. Tapi janganlah sampai mencari alasan-alasan yang kadang-kadang tak valid. Contohnya macam disebut, kalau kamu nak sangat poligami ni, pergilah cari perempuan umur 40 tahun ikut macam sunnah Nabi SAW. Kita tahu dalam bab Khadijah umur 40 ketika menikah dengan Nabi SAW tu bukanlah satu riwayat yang disepakati oleh semua sejarawan. Ada juga riwayat daripada Ibnu Ishaq yang mengatakan 20 lebih waktu Nabi SAW bernikah dengan Khadijah. Nabi tu 20 lebih, Khadijah pun 20 lebih. Tapi bab umur yang dituntut tu nikah. Tapi umur bukanlah satu tuntutan. Dia kata kena tunggu isteri pertama mati meninggal. Jadi betul lah memang Nabi SAW bersama dengan Khadijah tak menikah lain. Tapi bila Khadijah wafat, Nabi nikah lah dengan Aisyah, dengan Saudah dan sebagainya. Tapi bukanlah sebagai satu tuntutan untuk seseorang yang memerlukan untuk menunggu isteri pertama mati dulu. Tak perlu pun. Tapi nak bagi tahu juga, poligami ni bukan untuk semua orang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut,
2, 3, 4 dan 1. Maksudnya hanya untuk orang-orang yang perlu dan orang-orang yang Nak ambil kita lah, peruntukan berani. tu. Maksudnya dia ada peruntukan, dia nak pakai, dia rasa dia mampu, dia rasa dia berani dan dia jalan. Tapi ada orang dia tak mampu, dia tak berani. Kadang-kadang ada orang dia sembang ya. Dia sembang, tapi ya. dia tak buat pun. Ya. Sembang kemas tu biasanya tak buat lah. Dan macam Datuk kata lah, dia macam ubat kan. Dia macam ubat lah. Ada yang Siapa nak ambil, dia boleh ambil. Dia banyak keadaan. Kadang-kadang kita ni, kadang-kadang orang cakap ni dia fikir sempit tentang diri dia. Ada orang isteri dia mungkin tak mampu. Kalau agama kata satu saja, adakah dia apabila isteri dia tiba-tiba sakit, tak boleh melayan di sudut seksual suami dia. Suami dia memerlukan. Dia lelaki. Mungkin sehari pertama mungkinlah begitu ideal sekali, tak apa, I sabar. Tapi Puasa kan? berapa hari dia boleh sabar? Adakah kerana dia terdesak, nanti dia akan mendorong dia buat benda yang tak elok, maka untuk itu dia cerai buang isteri yang sakit, ataupun dia simpan isteri yang sakit, dia dapatkan isteri yang kedua. Ataupun kemudian mungkin suami dia kahwin, kata isteri dia menopause ataupun seumpamanya yang tak mampu lagi layan suami dia. Dan suami memerlukan. Bukan semua suami malaikat yang begitu harta lebay pun belum tentu. Jadi maksudnya dalam keadaan yang sana demikian, adakah dia kata oleh kerana ni you dah tak boleh layan I dah, you kalau I takut I terjatuh dalam maksiat, I kena cerai you, akan menikah seorang lagi. Itu lagi tidak adil untuk dia. Kan, jadi lebih baik dia simpan yang ini, tapi dia dapat selesaikan masalah. Soalnya sembuh ya. Cemburu. Macam Datuk sebut tu menarik juga. Macam apa? Kasih sayang ni dia bukan macam teh ni. Kita tuang cawan tu, dia kurang. Kan? Kasih sayang ni dia bukan benda macam Ana selalu sebut lah. Kalau kita ada anak yang pertama, kita sayang anak kita yang pertama. Lepas tu kita dapat anak yang kedua, kita kena kata anak yang pertama, minta maaf lah, abah tak dapatlah sayang kau macam dulu, dah dapat adik kau, kena bagi 2 sayang tu. Lepas tu dapat yang ketiga, minta maaf lah, sayang kurang abah sikit. ni nak bagi 3. Orang yang ada 12 anak, dia kurang sayang lah sebab nak sayang nak bagi pada 12. Dia bukan seperti itu. Dia bukan seperti itu. Orang yang cinta isteri juga demikian. Mereka yang ada isteri yang lebih ni, dia sayang lah semua isteri dia. Kebanyakan hal yang berlaku ni bukan kerana suami tak adil, bukan kerana suami tak sayang. Kalau dia tak sayang, dia cerai daripada awal. Dia tinggal ya. Tapi kerana soal dia tertekan, takut orang kata apa, member-member kata apa kat dia nanti, yang tu je. Member kata apa, dan dia biasalah emosi wanita. Saya tak nafikan. Ya, Saya betul. tak nafikan wanita. Bukanlah kita kutuk semua tu cemburu. kan. Biasa cemburu pun tanda sayang juga. Tapi untuk menolak poligami itu sebagai satu penyelesaian dalam beberapa keadaan, tidak benar kan? Tidak benar. Dan poligami ni pun macam Datuk sebut tadi, kadang-kadang ada satu keperluan. Tapi kadang-kadang masyarakat kita kata, tu nak kahwin tu sebab nafsu. Memanglah orang kahwin sebab nafsu. Pertama pun sebab nafsu. Nafsu, kan. Bukan kahwin nak suruh masak tom yam dia tak payah. Suruh makcik kedai tu masak tak apa dah. Kan, takkan nak buat roti. Dan sebab tu kadang-kadang kita kena hati-hati. Sebab bila kita menunjukkan yang kita tak suka ni. Semalam ada baca satu posting yang menunjukkan bagaimana pula kalau perempuan boleh poligami. Cuba bayangkan, dia letak seorang perempuan tengah-tengah kartun, lepas tu suami Itu pertama menarik dan ke tu? suami kedua. Ini satu benda yang bahaya. Kerana dalam hadis Nabi SAW, walaupun hadis ni ada pertikaian sikit pada sanad dia, tapi dia sudut makna dalam fadail amal kita boleh gunakan kerana ia menyokong usul Islam yang umum, iaitu Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Kan? Atau kama qala, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya menjadi mengikut apa yang aku bawa. Maksud apa yang ada dalam syariat Nabi SAW tu, hawa nafsu dia follow. Riwayat ini memang ada perbahasan sikit, tapi kebanyakan disebut ketika mana kita melihat benda ni, kita rasa kita tak suka, lepas tu kita cuba bayangkan pula macam mana kalau perempuan boleh bersuami ramai. Ini haram di sudut syarak. Jadi bahaya ni kan. Walaupun mungkin kita rasa macam main-main nak bagi si lelaki rasa apa yang perempuan rasa, tapi Dia bukan cabar suami, dia ada cabar Tuhan. itulah kita rasa macam dia nak cabar suami, dia nak cabar lelaki, tapi sebenarnya seolah-olah macam dia nak mempertikaikan syariat Tuhan. Kan? Dia tak suka, mungkin dia boleh letaklah syarat di awal-awal perkahwinan. Ya. Letak syarat awal-awal.
Tapi masa awal-awal tu mungkin dia pun risau juga, takut letak syarat awal-awal ni tak ada orang tak kat aku pula kan. Tak, dia tak mau tak apa. Dia boleh bagi tahu saya tak mau awak kahwin satu lagi. Kalau awak nak kahwin Dia boleh tak syarat? Kalau awak nak kahwin seorang lagi, awak cerai saya. So, okey. Itu dia minta lah suami dia. Agama pun dia dah tak mampu. Dia kata ada wanita yang datang mengadu kepada Nabi. Sabit bin Qais, dia isteri dia mengadu kepada Nabi, Nabi bagi untuk dia ni. Cumanya ialah kalau ditanya soal keadilan, dia orang ni argue macam tu lah, kerana Quran kata walan tastati an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, kan, kamu tak mampu, kamu sama sekali, you will never be able To do justice or to be equal walaupun between your wife. Kamu tak akan mampu untuk adil, untuk walaupun kamu sungguh-sungguh. Tapi itu, yang diperkatakan itu maksudnya emotional justice ataupun emotional equality. So dia tak mungkin di sudut keadilan perasaan tu mustahil lah. Itu yang dimaksudkan. Sebab tu Quran tak kata jangan kamu poligami. Dia kata fala tamilu kullal main. Jadi untuk itu Tuhan kata jangan kamu nampak sangat. Jadi maksud jangan kamu nampak sangat cenderung kan. Fatazruha kal muallaqah. Nanti kamu biarkan dia tergantung-gantung. Maksudnya Tuhan tak kata kalau kamu tak mampu, kamu jangan. Macam kita ada anak. Mungkin orang ada 5 anak. Ada kecenderungan. Ada satu anak tu mungkin dia sayang lebih. Adakah dia berdosa kerana perasaan dia tu? Dia tak berdosa selagi mana dia tidak bertindak secara tidak adil. Isteri dia mungkin semua dia bertindak adil di sudut hari pemberian semua. Tapi dalam hati tu mestilah ada kot seorang dia lebih, rasa lebih. Itu perasaan tu Tuhan tak hukum maksudnya. Tak mungkin lah untuk tak kita mungkin lah. Kalau kita kata nak kena adil semua, anak pun tak boleh lebih daripada 2-3 lah. Sebab kita takut sayang lebih, aku nombor 1 berdosa. Tapi Datuk, macam kita selalu tengok kan, poligami ni dia ada satu lagi segi. Orang kita ni kalau kahwin tu dia jadi macam satu benda yang buruk. Tapi kalau tak kahwin, dia macam memudahkan yang haram, menyusahkan yang halal pula kita tengok. Kan? Kalau nak kahwin ni dia jadi susah, jadi satu aib pula. Kalau orang kahwin ni macam aib, macam kena tagak basah tu. Kan? Ini satu fenomena yang kita tengok dalam masyarakat ni. Tu hari tu jadi tu dah angkat pun duk cari kata tak sah. Tak sah lagi kan. Sedangkan orang tu dah berusaha untuk kahwin apa semua. Dia keadilan yang dituntut tu keadilan zahir lah kan, keadilan zahir, perasaan tidak. Dan bila inilah kita kata indahnya Islam tu, dia melihat suami ataupun lelaki ni tabiat dia tu dia tak macam perempuan. Maksudnya ada lelaki ni yang dia memerlukan lebih. Walaupun bukan semua, kan? Walaupun bukan semua, tapi ada yang memerlukan lebih. Jadi peruntukan tu ada. Siapa nak pakai. Siapa yang rasa tak mampu, maka tak perlulah pakai. Tapi apabila dia rasa dia nak pakai peruntukan tu, dia nak rasa nak lebih daripada satu, maka Islam letakkan bila you nak satu benda yang seronok pada diri, maka dia datang dengan responsibility, dia datang dengan tanggungjawab. Maka perlu ambil dia sebagai isteri, kena bagi nafkah, kena bagi tempat tinggal dan sebagainya. Inilah keindahannya. Maksudnya kalau you nak lebih, Islam letakkan ruang, kena tanggung, kena bertanggungjawab. Dapat anak, kena bin pada dia, kena tanggung anak tu. Dan kena jadikan seperti mana isteri pertama dari sudut zahir. Hak-hak tu semua sama. Hak tu semua sama. Walaupun nombor 2 kan. Ya, jadi pada suami pun yang nak lebih ni pun dia kena fikirlah juga. Kan, dia kena fikirlah. Maksudnya kalau dengan seorang tu dia dah sakit kepala, dia kena tambah satu lagi. Tapi ada orang dia kata jalan. Yang penting aku nak. Silakan. Tapi sila bertakwa. Ini yang kadang-kadang itulah kata-kata bila baca hadis-hadis yang berkenaan dengan poligami ni, kadang-kadang kena seimbang juga. Bab peruntukan lebih tu seronok tang lelaki lah, tak seronok tang perempuan. Tapi bila mana Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Ahmad kan, Nabi sebut man kana lahu imra'atan aw zawjatan famala ila ihdahuma yaqumu yaumul qiyamah wa syaqquhu ma'il, atau kama qala, siapa yang ada dua isteri dan dia tak berlaku adil dari sudut pemberian zahir pada kedua-duanya, maksud dia cenderung pada salah satu, tak adil lah kan. Maka nanti rebeh baru dia bila bangkit di hari kiamat. Maksudnya hadis-hadis seperti ini pun perlu dibaca supaya golongan yang nak berpoligami ni ada sifat takwa ketika mana melaksanakan hukum Tuhan ni. Macam tu. Dia kita macam saya kata Ana sebut tadi, bagaimana kita melihat
isu poligami ni, kita nak melihat dia sebagai satu penyelesaian ke, kita nak melihat dia sebagai satu masalah dalam masyarakat, kan? Kalau kita melihat dia sebagai satu penyelesaian yang Islam kehendaki, kita tengok pasal penyelesaian lah. Kerana bukan semua orang sama. Ada lelaki tu dia memang jenis dia tak, isteri dia memang suka satu, dia tak boleh lebih pada satu perempuan. Kemudian dia memang tak mampu. Dia pula tolong cakap mewakili lelaki yang lain. Itu masalah lah. Macam Dr. Rozami sebut tadi, ada lelaki yang dia memang perlukan lebih daripada satu. Dia jadi masalah pada diri dia. Kalau tak berlaku itu, nanti akan datang masalah-masalah yang lain. Cuma masalah kita dalam masyarakat tu macam tu lah. Kalau dia tak kahwin, tak apa. Hang bawa pun tak apa. Jangan kahwin. Itu dia masalah. Dan kemudian kadang-kadang pejuang hak wanita ni dia lupa. Yang isteri kedua tu pun wanita juga. Bolehkah kalau dia kahwin dengan Adakah dia lelaki? suka kontu dengan isteri ni, wantu mengandung lah apa, tak kahwin, tak ada hak apa, ataupun dia mendapat Wanita juga yang dizalimi tu. Dan satu benda yang menarik juga bila sebut pasal peruntukan ni, ada lelaki yang nak, ada lelaki yang tak mau pakai. Dan ada seorang sahabat. Dia ni Sahabat bukan doktor sendiri kan? bukan. Dia ada seorang sahabat. Dia kebetulan tak ada anak. Dia kahwin lama, menikah lama, tapi anak tak ada. Cuma dia bila menikah lama, anak tak ada ni, isteri dia bagi tawaran kat dia. Nikah seorang lagi. Tapi dia tak mau. Dia tak mau ambil. Dia tak mau. Tak mau ambil offer tu. Nak bagi tahu kata. Ada orang walaupun dah terbentang dah jalan di depan mata dia, tapi dia tak mau guna peruntukan tu. Maksudnya kepada orang perempuan ni kan, silalah berlaku adil. Kan? Maksudnya ada Selalu orang dia sebut yang nak lelaki pakai, berlaku adil. bila sebut lelaki, lelaki semua sama, semua begitu. Ada yang nak guna peruntukan tu, ada yang tak nak. Ada yang dah ditawarkan ada kan? yang dah ditawarkan pun tak mau kan. Tak Jadi, semua. Alif tak kan ada semua. bar, data. Ya. Kan. Okey.